Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ardi Noval Fahri dengan NIM 20.111.0103 dari kelas KIC semester 3. Di sini saya akan menjawab 5 soal dari 8 soal yang terdapat di dalam soal UAS daripada mata kuliah Hukum Pidana. Adapun soal yang pertama di bagian A ialah untuk menjelaskan macam-macam hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah hukum pidana material, yang dimana di dalamnya mengatur tindak pidana, rumusan perbuatan, syarat dan aturan bagi pelaku tindak pidana. Sumber hukum inilah yang nantinya menentukan daripada isi daripada hukum. Yang kedua ialah hukum formil. Hukum formil ialah mengatur bagaimana pemerintah menyikapi alat pelengkap untuk melaksanakan kewajiban, yakni menyidik, menuntut, menjatuhkan, serta melaksanakan hukum pidana. Yang ketiga ialah hukum pidana umum yang sengaja dibuat serta diatur untuk diterapkan kepada halayak umum. Yang terakhir ialah hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang sengaja diatur secara khusus untuk golongan dan juga kelompok tertentu. Selanjutnya ialah nomor 1 di bagian B, ialah untuk menjelaskan tujuan daripada hukum pidana yang memiliki 3 teori. Teori pertama ialah teori mutlak, yang kedua ialah teori relatif, yang ketiga ialah teori gabungan. Dari ketiga teori tersebut, bagaimanakah gabungan tujuannya? Yang pertama ialah untuk mencegah perilaku tersebut terulang kembali. Yang kedua ialah untuk mencegah orang lain melakukan perilaku yang sama. Yang kedua ialah untuk mencegah adanya balas dendam. Yang keempat ialah sebagai sarana pendidikan. Yang terakhir ialah sebagai pemberi ketentraman serta perdamaian. Di soal nomor 2 ialah untuk menjelaskan daripada asas yang ada di dalam hukum pidana, yang bahwasannya hukum pidana ini bisa berlaku secara waktu atau disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama, nulla poena sine lege, yang artinya tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua ialah nulla poena sine crimen, yang artinya tiada pidana tanpa tindak pidana. Yang terakhir ialah nullum crimen sine poena legali, yang artinya tiada undang-undang, tiada tindak pidana tanpa adanya undang-undang terlebih dahulu. Yang nomor 3 ialah untuk menjelaskan bahwasannya hukum pidana ini bisa berlaku secara tempat yang memiliki 4 prinsip. Yang pertama ialah asas teritorial, yang kedua ialah asas perlindungan, yang ketiga ialah asas personal, yang keempat adalah asas universal. Yang pertama teritorial ialah berlaku baik bagi warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang berada di Indonesia sesuai dengan pasal 2 KUHP. Yang kedua ialah asas perlindungan atau nasional pasif. Asas ini berlaku bagi baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang terdapat di luar Indonesia. Yang ketiga ialah asas personal atau nasional aktif. Asas ini khusus berlaku bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Yang terakhir ialah asas universal. Bahwasannya di dalam asas ini KUHP kita bisa dilaksanakan di seluruh dunia apabila menyangkut mata uang ataupun pembajakan laut. Yang selanjutnya ialah menjelaskan daripada unsur-unsur percobaan, contoh serta dasar hukumnya. Unsur-unsur percobaan ada 3. Yang pertama ialah adanya niat. Yang kedua adalah adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga ialah adanya tujuan yang tidak selesai bukan karena keinginan sendiri. Contohnya adalah percobaan pembakaran rumah yang terdapat di dalam pasal 187 KUHP. Di dalam pasal ini diancam 12 tahun penjara. Dan dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 53 KUHP. Yang selanjutnya ialah untuk menjelaskan jenis-jenis penyertaan, contoh, serta dasar hukumnya. Jenis-jenis penyertaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 55 dan 56 KUHP ialah dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah pembuat atau doer. Yang kedua ialah disebut dengan pembantu
kejahatan. Duder ini yang pertama, pembuat ini yang pertama ialah mencakup kepada yang melakukan, yang kedua ialah yang menyuruh melakukan, yang ketiga ialah yang turut serta, dan yang terakhir ialah orang yang menghancurkan daripada perbuatan tersebut. Contoh penyertaan ialah kejahatan terorisme, ya menyangkut kepada banyak orang. Dan dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 55 dan 56 KUHP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.